Selamat pagi jemaat. 弟兄姐妹们早安， Mari kita akan berdoa. 我们来祷告。 Bulan demi bulan di tahun ini sudah kami lewati dan sekarang kami memasuki bulan yang terakhir. 主啊，今年的一月又一月，我们走过了，进入我们最后一个月。 Bulan ini memang bulan terakhir, tetapi Tuhan mengizinkan kami boleh memasuki minggu yang pertama. 虽然是最后一个月，但是上帝你带领我们进入这个第一个星期。 Dalam beberapa waktu ke depan kami bersama-sama akan beribadah, akan mengadakan perayaan untuk Tuhan yang sudah hadir ke dalam dunia. 在这段时间里面，我们要不断的来纪念主耶稣基督来到世界。 Tapi Tuhan mau kami boleh memeriksa diri, apakah ada sesuatu yang perlu kami bereskan. 但是可能我们之前呢，我们要先自我省察，有什么需要在你面前先解决掉。 Jangan sampai kami merayakan tetapi ada sesuatu yang Tuhan benci di dalam kehidupan kami. 那我们不要来单单来庆祝，但是我们里面有一些上帝不愿意的罪恶。 Sekarang berbicaralah kepada kami Tuhan. 主啊，对我们每个人说话吧， Dalam nama Tuhan Yesus. 奉主耶稣基督的名， Amin. 阿门。 Ini adalah tema yang sudah dipersiapkan oleh gereja, yaitu pertobatan dan pemulihan. 那今天的主题就叫这个我们周信里面就是悔改与苏醒。 Adapun ayatnya diambil dari Yesaya pasal pertama, ayat yang kedua sampai dengan 20. 以赛亚书第一章第2到20节， Saya akan membacakan dari ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-9. Nanti Pak Bambang akan membacakan dalam bahasa Mandarin dari ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Dengarlah hai langit, dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang maha kudus Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Di mana kamu mau dipukul lagi, kamu yang pertama murtad, seluruh kepala dan seluruh hati lemah lesu. Dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat. Bengkak dan bilur dan luka baru, tidak dipijit dan tidak dibalut dan tidak ditaruh minyak. Negerimu menjadi sunyi sepi, kota-kotamu habis terbakar. Di depan matamu orang-orang asing akan memakan hasil dari tanahmu. Sunyi, sepi negeri itu, seolah-olah ditunggang-balikan orang asing. Putri Sion tertinggal sendirian, seperti pokok di kebun anggur, seperti gubuk di kebun mentimun, dan seperti kota yang terkepung. Seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita sedikit orang yang terlepas, kita sudah menjadi seperti Sodom dan seperti Gomora. 第10节到20节，你们这所多玛的官长啊，要听耶和华的话；你们这俄摩拉的百姓啊，要侧听我们神的训诲。耶和华说：你们所献的许多祭物与我何异呢？公绵羊的燔祭和肥畜的脂油我已经够了，公牛的血、羊羔的血、公山羊的血我都不喜悦。你们来朝见我，谁向你们投这些，使你们践踏我的殿宇呢？你们不要再献虚浮的供物，香品是我憎恶的。月数有安息日，并宣召的大会也是我所憎恶的。作孽又守严肃会，我也不能容忍。你们的月数和节期，我心里恨恶，我都以为麻烦，我单便不耐烦。你们举手祷告，我必遮眼不看；就是你们多多的祷告，我也不听。你们的手都满了杀人的血，你们要洗濯自洁，
从我眼前除掉你们的恶行，要止住作恶，学习行善，寻求公平，解救受欺压的，给孤儿伸冤，为寡妇辩屈。耶和华说：你们来，我们彼此辩论。你们的罪虽然像朱红，必变成雪白；虽红如丹颜，必白如羊毛。你们若甘心听从，必吃地上的美物；若不听从，反倒悖逆，必被刀剑吞灭。这是耶和华亲口说的。 Ada sebuah kisah atau cerita dari Tanah Minang tentang seorang ibu yang bernama Mande Bariah. 在闽南的地方有一个故事，关于一个这个大姐叫曼迪。 Ibu Mande ini memiliki satu orang anak. 这个曼迪大姐她有一个儿子， Ibu ini sangat menyayangi anak itu. 这个大姐非常爱这个孩子， Segala usaha dilakukan biar anak ini boleh mendapatkan yang terbaik. 她付出了一切的努力，让她的孩子能够得到最好的。 Pada waktu anak ini sakit, ibu ini rela kurang tidur melakukan apa saja agar anak ini bisa sehat. 当孩子生病的时候，这母亲不断的在守候着，甚至没有睡觉，她做出了一切的努力。 Tapi setelah anak ini beranjak menjadi pemuda, 后来这个孩子长大了，成为一个青年人， dia memiliki impian untuk bisa menjadi orang tanda petik. 他有一个梦想，就是能够真正的成为一个大人。 Lalu dia meminta kepada ibundanya untuk diizinkan pergi merantau. 那么他就跟他的妈妈说，允许他出外。 Nah, pada waktu ada kapal merapat dan ibundanya dengan berat hati melepas kepergiannya untuk merantau. 当那时候有一只船到他们的港口，那么他的母亲在非常沉重的心情，与他的儿子分手。 Tahun demi tahun lewat. 一年又一年的过去了， Tetapi putra kesayangannya tidak pernah datang. 那他所爱的孩子从来没有再回来。 Setiap kali ada kapal berlabuh, kemudian ibu ini datang, dia mencoba mencari mana anakku. 当每次有那个大船停在他的码头，他的母亲不断的来寻找我的孩子在哪里。 Tapi yang dicari tidak pernah muncul. 但是他所找的那个孩子从来没有再出现。 Nah, satu kali ada kapal besar yang merapat. 有一次有一艘大船又停在他们码头 Kemudian 那 turunlah 边， sepasang suami istri. 然后有一对夫妇从船上下来， Kemudian orang-orang melihat, 然后很多人就在那边看着， bukankah ini Malen Kundang? 岂不是这是马林贡丹吗？ Lalu akhirnya orang pada berlari-lari memberitahukan ibundanya. 然后那么很多人就跑去告诉他的母亲， Ibundanya yang sudah bertambah tua sambil bungkuk jalan pelan-pelan. 他的母亲已经非常老了，驼着背慢慢的走过去。 Walaupun matanya kabur tapi bisa dengan jelas melihat itu putraku. 虽然他的已经眼花了，但是能够看到这是我的儿子。 Kemudian ibu ini dengan lebih cepat lagi berjalan dan dia menghampiri putranya, lalu dia memeluk putranya. 他就继续在那边一半跑着，就是跑到他孩子面前把他抱着。 Sesaat dia mengizinkan dirinya dipeluk karena dia tahu itu ibundanya. 这个青年人就是让他的母亲抱了一下，因为他知道这是他的母亲。 Tapi istri yang ada di sebelahnya melirik. 但是他的太太呢，在他旁边就看着， Lalu dia serta-merta mendorong ibundanya. 然后就突然间把他的母亲推开。 Terus ibu itu bangun, nah ada apa? Kenapa? Apa yang terjadi pada dirimu? 那么这母亲很不理解，孩子发生什么事情？为什么这样子？你把我推开？ Istrinya nengok kepada suaminya yang adalah anak ibu itu. 然后这个太太呢，就看着她的这个丈夫，就是这个老夫人的孩子。 Sungguh itu ibumu? 这位真的是你的母亲吗？ Bukankah kau mengatakan putra bangsawan? 你不是说你是一个贵族的孩子吗？ Nah, tatkala ibu itu sudah mendekat ke kaki daripada anaknya dan berusaha dia bangun mau mencium anaknya. 这个母亲她再次亲近她的孩子，想跪在地上来亲她孩子的脚的时候， Anak itu menggamit tangan istrinya, lalu dia berkata, aku tidak punya ibu seperti itu, mari kita naik ke kapal. 然后这个孩子呢转身带着他的太太说：“我没有这样的母亲，那他们要上床。”
Hati dari ibu itu sedih sekali. 这个母亲的心非常的伤心 Dia tidak diakui sebagai ibu. 她没有被承认说是她的母亲， Dia ditolak sebagai ibu. 她被拒绝成为她的母亲， Bahkan anaknya membelakangi dia. 甚至她孩子背向着她。 Jemaat, itu cerita. 弟兄姐妹们，这是一个故事， Tetapi sekarang ada sungguhnya, jemaat. 但是真的有这么一回事。 Siapa itu? 谁呢？ Tuhan sendiri. Tuhan sangat sedih. Tuhan amat sangat sedih. 就是主自己非常的伤心心痛。 Kenapa begitu? 为什么呢？ Di dalam ayat yang kedua dan ayat yang ketiga yang tadi sudah saya bacakan. 那在我们已经念的第2、第3节， Sampai Tuhan itu memanggil langit dan memanggil bumi untuk menjadi saksi. 甚至上帝呼召着天地来成为这个见证。 Lalu Tuhan mengatakan, aku membesarkan anak-anak, tetapi mereka memberontak terhadap 那 aku. 么主又说：“我养育儿女，他们却背逆我。 Kalau lembu saja mengenal pemiliknya, 如果牛认识主人， keledai mengenal palungan yang 驴也 disediakan 认识主 tuannya. 人的草。 Itu dua binatang yang tidak ada akal budi. 这2个牲畜是没有知识智慧的， Walaupun tidak ada akal budi, tapi tahu siapa tuannya, tahu siapa pemiliknya. 虽然他们没有知识智慧，但是他们知道谁是他们的主人，是主人的草。 Lembu sore hari menjadi pemandangan yang biasa pada waktu pulang dari ladang, lalu sekarang balik ke rumah masing-masing. 对只牛来讲，它下午的时候从这个田野里面回到自己家主人家是很平常的事。 Walaupun mereka bercampur aduk, tetapi pada waktu sampai dekat kota, mereka bisa memisahkan diri dan mereka tahu harus memasuki lorong yang mana untuk pergi kepada rumah tuannya. 虽然他从田野是成群的回来，但是快要到这个乡村里面的时候，他知道走哪条路到他主人那里去。 Lalu Tuhan mengatakan kalau lembu tahu siapa tuannya, keledai juga tahu palungan yang disiapkan oleh tuannya, tetapi umatku tidak. 但是在这里，上帝却说：牛认识主人，驴认识主人的槽，但是我的子民却不认识我。 Hati Tuhan itu sedih. 主的心非常的受到伤害。 Pertanyaannya sekarang, siapa yang membuat Tuhan sedih? 问题是谁让上帝伤心呢？ Kalau kita perhatikan secara komunal, artinya secara keseluruhan. 如果我们来看一下，如果来按群体来讲， Di dalam ayat 4 bagian A mengatakan, celakalah bangsa yang berdosa. Perhatikan kata bangsa. 第4节的上半节，比如犯罪的国民，这里有说国民， Kemudian kaum yang syarat dengan kesalahan. 这里有说行恶的罪种类， Keturunan yang jahat-jahat. 败坏的儿女， Anak-anak yang berperilaku buruk. 当着罪孽的百姓。 Kalau secara personal, 如果来说以个人的， di dalam ayat yang 10 di situ dikatakan, dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin. 第10节说：“你们这所多玛的官长， Perhatikan pengajaran Allah kita, hai rakyat. 刚才有说到国民，这里说到官长。 Sehingga dari dua ayat ini kita bisa tahu 从这2节我们可以知道， bahwa yang mendukakan hati Tuhan itu lengkap. Mulai dari atas sampai bawah, mulai dari pemimpin sampai kepada rakyat, dari raja sampai kepada rakyat. 我们看到这是全体的，就是从他们的领袖到他们的百姓，百姓跟百姓之间，他们这些人完全的让上帝伤心。 Bukan hanya satu pribadi-pribadi, tetapi bangsa, kaum, keturunan, bahkan anak-anak. 不单单只是一个人、2个人，但是整体的民族，甚至到小孩子。 Nah jemaat, sampai dilukiskan tadi, seluruhnya mereka itu seperti luka yang bernanah, yang tidak diobati. 那这里甚至描述到他们好像全部好像这个龙一样，没有得到尝果。 Itulah yang membuat hati Tuhan sedih, mereka-mereka itu. 这些罪孽呢，让上帝感到非常的伤心。 Kemudian kita lanjut sekarang, apa sih yang dilakukan oleh mereka-mereka itu sampai membuat hati Tuhan sedih? 我们看他们所做的是什么，让上帝感到如此的伤心。 Di dalam ayat 4 bagian B dikatakan, mereka meninggalkan Tuhan, menista yang maha kudus Allah Israel, dan berpaling membelakangi dia. 第4的下半节有说到，他们离弃耶和华，藐视以色列的圣者，与他生疏。 Nah jemaat, kata meninggalkan, menista, membelakangi itu ada kemiripan.
这里说到离弃、藐视、往后退一步。Untuk kita bisa memahami bagian ini, kita perlu memahami apa sih yang ada di benak Yesaya pada waktu dia ngomong seperti itu. 为了明白这一段，我们需要知道以赛亚他心里面想的是什么。 Nah, untuk tahu seperti itu, di dalam pasal 1 ayat 1 di situ dikatakan penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Usia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. 那么我们就要知道以赛亚当时他的情况，就是第一章第一节说，当乌西雅、约坦、亚哈斯、西西家做犹大王的时候，亚摩斯的儿子以赛亚得末世，论到犹大和耶路撒冷。 Nah, Israel pecah menjadi dua. 以色列分裂成为2个国家， Yang utara disebut dengan kerajaan Israel, ibu kotanya Samaria. 北国就是以色列国，它的首都在撒玛利亚。 Yang selatan itu kerajaan Yehuda, ibu kotanya di Yerusalem. 南国叫犹大国，它的首都是耶路撒冷。 Setelah kerajaan ini pecah, 当这个国分裂以后， nah khusus untuk yang daerah selatan, 那么南国 itu seluruhnya ada 18 raja. 总共有18位王。 Nah, orang yang bernama Yesaya ini melayani raja yang ke-9 sampai dengan raja yang ke-13 dan sedikit raja yang ke-14. 那么以赛亚他侍奉呢，就是从第9个王到第13个王，有一半是在第14个王的一半。 Nah, raja itu adalah Usia, 这个王就是 Yotam, Ahaz, Hizkia, dan sedikit di Manasye. 他侍奉的世代是在乌西雅、约堂、亚和斯、西西家，以在马拿西的一部分的时间里面。 Apa yang dilakukan oleh raja-raja ini? 那这些王做了什么呢？ Jemaat tidak perlu membuka ayatnya, tetapi saya hanya menyebutkan saja. 大家不愿打开这个圣经，我就跟大家说几段。 Usia di dalam 2 Raja-Raja 15 ayat 4 dikatakan dia itu tidak menjauhkan bukit pengorbanan. 比如说乌西雅王在一个列王记下，就说他没有把那个献丘坛的祭坛没有把它拿去。 Raja yang bernama Yotam di dalam 2 Raja-Raja 15 ayat 35 sama bukit pengorbanan tidak dijauhkan oleh dia. 那约堂王也同样的，就是那些在山上献祭的那些祭坛没有把它消灭掉。 Lalu orang yang bernama Ahaz di dalam 2 Raja-Raja 16 ayat 3 dan 4 sama. Bukan saja tidak menjauhkan bukit pengorbanan, tetapi Ahaz mempersembahkan anaknya sebagai korban api. 那么在亚哈斯王所做的恶比他们先前的王做的更甚，他不单单是没有把那些丘坛给拿去，但甚至把他的孩子献祭给那个外邦的神。 Yesaya sempat melayani di zaman Manasye dan akhirnya dia dibunuh oleh Raja Manasye. Sama, dia melakukan apa? Tidak menjauhkan bukit pengorbanan dan juga dia mempersembahkan anaknya. 那以赛亚呢，他甚至在最后的时候呢，他也在这个马拿西的时代里面侍奉，他也被马拿西这个王给杀死。那马拿西自己也没有把那些丘坛给消灭掉。 Terus apanya yang menyakiti hati Tuhan? 那什么是令上帝伤心呢？ Persoalannya Tuhan dulu sudah ngomong pada waktu bangsa mereka keluar dari Mesir. Untuk apa? Tuhan memberikan 10 hukum dan Tuhan meminta untuk mereka mentaati itu. 就是当初上帝把以色列人从埃及带领出来的时候，把新的土地赐给他们，就是要他们遵守上帝的律法。 Tapi kenyataannya sekarang mereka berperilaku persis seperti bangsa-bangsa di sekitar mereka. 但是现在这些犹大人跟外邦人他们的行为完全是一样的，没有什么分别。 Di bukit pengorbanan bukan di bait Allah. 他们敬拜上帝献祭是在这个山上的那个祭坛 Mereka 献， mempersembahkan korban. 他们把这个祭物献上， Inilah yang menyakiti hati Tuhan. 这就是让上帝伤心。 Dengan kata lain, Tuhan kan sudah dipertunangkan dengan mereka. 换句说，上帝跟他们之间有这个约， Tetapi mereka sekarang tidak setia kepada 但 Tuhan. 是他们没有守这个约， Mereka berpaling dari Tuhan. 他们偏离上帝。 Untuk memahami ini, coba sekarang saya beri gambaran. 我给想大家再说明一下。 Ini umpama Pak Bambang dalam posisi seperti Tuhan. 比如说我现在代表上帝， Nah, di sini itu bukit pengorbanan. 在那边是一个祭坛， Nah, saya di tengah. 牛妈牧师在中间。
Pada waktu saya berpaling kepada yang di sebelah kanan, bukit pengorbanan, maka dengan sendirinya saya mungungi Tuhan. 当约曼他朝见去敬拜这个祭坛的时候，他的背后是偏离我 Saya membelakangi Tuhan. 就是我偏离了上帝， Itulah yang membuat Tuhan tuh sedih. 这就是让主非常的伤心。 Kenapa sedih? 为什么伤心？ Karena Tuhan tahu ujung-ujungnya itu apa yang akan terjadi. 因为主知道会发生什么样的事情，将要面临他们。 Jemaat, barangkali inilah yang disebut dengan menyembah berhala. 这就是所谓的敬拜偶像， Bukan hanya menyembah berhala, 不单单是拜偶像， tapi bangsa di sekitar itu mempersembahkan anak. 周围的人把孩子也金火献祭。 Macam-macam motivasi orang mempersembahkan anak. Masih- Ada kalanya biar subur. 那些很多动机，就是可能有些把孩子献上去，为了有好的收成， Ada kalanya untuk memelihara, jangan sampai terjadi perang. 或者有些人把孩子献上，希望不要发生战争。 Nah, sekarang dua raja disebutkan mempersembahkan anak. Itu berarti dia korbankan anaknya, dicucurkan darahnya, kemudian dibakar di dalam api seperti babi guling itu, saudara. 所以在这里有两个王就是亚哈斯跟这个玛拿西会把孩子献祭，就把孩子的血流出来，就好像人杀死这个牛羊一样。 Hati Tuhan dinista. 主的心非常受到伤害， Karena Tuhan merasa apa? Milikku diperlakukan dengan semena-mena. 因为上帝看到他所拥有的被这些人随随便便的行出来。 Orang itu sekarang merebut kedaulatan Tuhan, lalu dia memperlakukan anak itu semau-maunya sendiri. 这些人把上帝所赐给他们的随便滥用，而且伤害。 Nah, jemaat yang disayang oleh Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹们， itulah yang membuat hati Tuhan sedih yang pertama. 这就是首先一个让上帝伤心的。 Kemudian apa lagi yang membuat hati Tuhan sedih? 然后接着有什么是令上帝伤心的呢？ Ini bagian yang kedua. 第二点的， Saya tidak bacakan lagi, tetapi poinnya bangsa ini melakukan ritual, tetapi di belakangnya itu busuk sekali. 就是从11节到14节里面描述，这以色列或者犹大人，他们有做一些宗教上的仪式在外表，但是内心里面是非常的肮脏污秽。 Dengan kata lain, mereka pergi untuk apa? Mempersembahkan korban. 换句话说，他们有去献祭给上帝。 Bukankah semua itu ada merupakan perintah di dalam kitab Musa? 岂不是这些都是在摩西五经里面所教导的？ Mereka melakukan itu semua, mempersembahkan domba, mempersembahkan kambing dan lain sebagainya. 他们是把那些牛啊、羊啊献祭给上帝，是的。 Tapi berbarengan dengan itu tadi dia itu mempersembahkan korban juga di bukit pengorbanan. 但是同时，他们也把这些祭物呢，在这个山丘上的祭坛献祭给那边外邦的神。 Tuhan tidak pernah menolak untuk orang melakukan ibadah. 上帝没有拒绝过一个人来敬拜他， Tapi yang Tuhan tidak suka kalau orang yang beribadah itu hatinya tuh mendua. 但是上帝不愿意一个敬拜他的人一心二意。 Ibadah itu harusnya merupakan ekspresi daripada kehidupan 168 jam dalam satu minggunya. Dan itu diekspresikan 1-2 jam di dalam gereja. 我们真正的完全的敬拜，是一个星期里面168个小时完全敬拜上帝，也借着星期里面这一两个小时的时 Tapi 间 di dalam 一起。 kenyataannya bangsa ini betul-betul lain di dalam dan lain di luar. 但是这个民主呢，虽然能看到它外表是一个样，内在的又是另外一个样。 Jemaat sampai di sini, ayo sekarang kita mengoreksi diri. 先到这里，我们来彼此来检讨一下我们自己， Apakah kita termasuk di dalam kategori mereka yang disebut oleh Tuhan? 是否我们也像上帝对他们所说的这种人呢？ Apakah kita termasuk orang yang menyakiti dan menista Tuhan, membelakangi Tuhan? 我们是否也是一个悖逆的人，让上帝伤心的人，也是像上帝不愿意离开，也是离开他的人呢？ Kalau kita mendengar firman ini hanya dengan telinga kita, 如果我们听到只是用我们的耳朵来听的话， maka kita akan berkata, 我们会这么说： saya bukan orang seperti itu. 哦，我不是这样的人。 Oh, dijauhkan dari yang seperti itu. 但愿我离去这样的人。 Itu kalau kita mendengarkan firman dengan telinga kita. 如果我们用我们的耳朵来听到的话， Tapi kalau kita mendengarkan, bukan hanya mendengar, tapi mendengarkan firman itu dengan hati kita, dengan telinga hati kita.
但是如果我们用我们心中的耳朵来听神的话， seharusnya kita memiliki kepekaan. 我们应该有一个敏感的心。 Kepekaan untuk bisa melihat siapa diri kita. 我们这敏感的心能够知道我们是什么样的一个人， Bagaimana kita memperlakukan anak-anak. 我们怎样的来对待我们的孩子。 Memang kita tidak mencurahkan darah anak, 是的，我们没有把孩子献祭， tidak mengucurkan darah anak. 没有把孩子的血流下来。 Tapi coba tanya kepada diri kita sendiri, apakah kita tidak membuat cucuran air mata anak kita? 但是请问一下，我们有没有让我们的孩子伤心呢？ Entah lewat perkataan kita, 可能是因着我们的言语， entah lewat perilaku kita. 我们的行为， Bukan kepada dia secara langsung, tetapi kepada pasangan hidup kita. 可能不是直接对待孩子，可能是对待我们自己的配偶。 Ada anak yang berkata, setelah umur sekian, hampir 19 tahun, baru sekarang saya bisa merasakan punya home. 有的人说，从小到大到今天已经19岁，我才感觉到有一个这个家。 Kenapa ngomong begitu? 为什么这么说呢？ Karena di usia itu saya pergi merantau dan setelah itu saya tidak melihat lagi papa mama saya terus bertengkar. 因为从19岁开始，我离家出走，从那个时候我再没有听到我爸爸妈妈在那里吵架。 Kita memang tidak mencucurkan darah anak. 是的，我们没有让我们的孩子流血献祭， Tapi jangan-jangan di dalam kehidupan kita, kita sudah memaksakan apa yang menjadi kehendak kita dan itu tidak cocok dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. 但可能在我们生活里面，我们已经强求一些人要遵守我们的命令，我们的命令却没有按照上帝的教导。 Mari kita memeriksa diri kita dalam aspek yang lainnya. 我们也在各个方面里面检讨我们的生活。 Apa yang saya sampaikan mungkin bukan ada di tengah-tengah kita ini ada orang lain. 我所讲的就是不是说讲别人，乃是说我们当中我们这些人， Sukses di dalam berbisnis, 可能在生意上我们有很好的 berhasil 成就， berhasil 成功， merekrut orang-orang dengan punya jabatan yang tinggi 我们能够招募了许多人有高地位的人， hanya untuk memperalat orang itu 只是为了来利用这些人， sehingga tujuannya bisa tercapai. 让我们可以达到我们的目标， Tujuan bisnisnya maksudnya. 就是说生意上的目标， Kok gereja bisa beribadah memberikan persembahan, 然后能够到教堂去做礼拜奉献， tapi hatinya jahat karena memperalat orang untuk kepentingan diri sendiri. 但是心里呢是这个丑恶的，因为利用别人来达到他自己的目标。 Memang orang itu tidak menyembah berhala, dalam arti ada patung yang disembah. 是的，这个人他没有去敬拜这些假神， Tetapi bisnisnya sudah menjadi berhalanya. 但是他的生意呢成为他的偶像。 Abah, seorang istri yang menelepon seorang hamba Tuhan. 有一个做太太的打电话给牧师， Pak, 牧师， saya tidak pernah terlambat datang ke gereja. 我从来没有来到教会迟到， Suami saya juga setia di dalam beribadah. 我的丈夫也是非常忠心做礼拜， Nyaris tidak pernah bolos. 可以说从来没有不来教堂。 Suami saya seorang pelayan yang baik. 我的丈夫是一个很好的圣工人员侍奉， Tetapi di rumah, 但是在家里 bukan berarti dia kasar. 不是说他很粗鲁， Tapi saya tidak melihat dia mengajak kami berdoa. 但是我没有看到他邀请我们一起来祷告。 Adakah di dalam ruangan ini laki-laki seperti itu? 是哦，在我们中间有这样的男人， Berdoanya sendiri tetapi tidak membawa keluarga untuk datang kepada Tuhan. 只是一个人自己祷告，没有把他家庭带到上帝面前， Entah apa alasannya. 可能有各种各样的理由。 Tapi yang jelas, 但是 yang Tuhan tidak suka itu adalah kemunafikan. 上帝不愿意我们假冒伪善， Lain di dalam gereja, lain di luar. 在教会里面一套，在外面又是一套。 Saya dengan malu harus mengakui ada hamba Tuhan, yaitu papa dan anak, terus berperkara di pengadilan. Sementara hari Minggu masih bisa berkhotbah untuk mengasihi, untuk mengampuni. 我也承认有一些这个牧师也不像样，有些他这牧师跟孩子每天在家里吵，然后礼拜天在教堂里面能够讲道。 Tapi firman Tuhan lain yang mengatakan, apakah tidak ada orang yang berhikmat yang bisa menyelesaikan perkaramu? Kenapa engkau mencari orang tidak beriman? 甚至神的话来在这边来
责备这些人，为什么你们当中没有智慧的人帮助你们解决中间的这个吵闹，甚至把你们的事情带到法院上面去彼此相告呢？ Jemaat poinnya kita diajak untuk coba memeriksa diri. 那么今天我们一起来检讨我们的生命。 Apapun itu, mari kita lanjutkan. 无论是任何事情，我们继续来看。 Tuhan tidak pernah berhenti pada kesedihan hatinya. 主从来没有停留在他悲伤的心情上。 Tuhan menyerukan apa? Bertobat. 上帝在这边呼叫说：“你们要悔改。” Di dalam ayat yang ke-16 dikatakan, basuhlah dan bersihkanlah dirimu. 第16节说：“你们要洗濯自洁。” Jadi Tuhan yang sedih hatinya itu, Tuhan yang terus berharap kepada orang yang membuat hatinya sedih. 这里有看到上帝虽然非常的伤心，但是他也希望这些让他伤心的人能够悔改。 Dan dia mengucapkan dua kata, basuhlah dan bersihkan dirimu. 他这里说到你要洗濯要自洁。 Secara konkretnya Tuhan mau apa? 意思是上帝要什么呢？ Dari ayat 16b sampai ayat 17 di situ dikatakan stop melakukan kejahatan. 从第16节的下半节跟17节，就是说要停止行恶。 Saya tidak membahas satu-satu apa yang harus di stop. 我没有一个一个的来说要停止什么。 Tapi poinnya, kalau misalnya kita jadi orang yang tidak setia, 但是在这里就说到重要的意思，就是如果我们成为一 mungkin 个不忠 secara 心的人， hukum kita tetap setia. 可能在这个律法方面我们是 Kita 忠心的 tidak berpisah. 我们没有分离。 Secara hukum, 我们在这个法律里面， tetapi secara hati, kalau misalnya kita sudah berpaling kepada orang lain, 但是心里面我们已经好像朝向别人， itu jahat dan itu yang harus di stop. 这也是一个恶行，要停止的恶行。 Kalau selama ini kita memperlakukan anak-anak semau kita, sekarang biarlah kita tahu bahwa anak itu punya Tuhan. Dan kita jangan memaksakan apa yang menjadi kemauan Tuhan atas anak itu. Itu yang harus di stop. 如果我们知道我们有孩子，这个孩子也是属于上帝的，上帝有他的旨意，我们不要拦阻上帝对孩子的旨意。 Lanjut lagi, apa yang Tuhan mau? 那上帝所要的接的是什么呢？ Tuhan seolah-olah mengatakan, okelah kalau kamu mau berperkara, mari kita berperkara. 上帝好像说，如果你们要辩论的话，我们一起可以来辩论。对，18节。 Marilah baiklah kita berperkara di dalam ayat yang ke-18. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. 这里主亲自说：“你们的罪虽像朱红，必变成雪白；虽红如当年，必白如羊毛。” Tuhan mengatakan, kalau engkau mengatakan saya tidak bisa, itu tidak mungkin dirubah. 上帝不是说，如果我Saya tidak bisa, dan itu artinya perbuatan-perbuatan yang tidak memperkenankan hati Tuhan tidak mungkin dirubah menurut kacamata dia. 上帝没有说我们这些人不能够改变。 Tuhan sekarang mengatakan, mari kita berperkara. 上帝在这里说：“来，我们来辩论。 Sekalipun dosamu itu merah seperti kirmisi. 就是你的罪虽然像朱红， Merah seperti kirmisi itu apa jemaat? 那个朱红是什么样的？ Apa itu kirmisi? 朱红是什么样的呢？ Kata kirmisi ini dalam bahasa asli Alkitab itu syani, yang artinya memang merah. Sebutan merah untuk merah tertentu yang susah lunturnya. 这里说的朱红就是圣经里面意思就是要有非常红色的一种颜色呢，很不容易这个褪色的。 Tapi di dalam Alkitab sering bukan hanya berdiri satu kata, tapi dua kata yang digabung. Tolaat syani, itu artinya kain kirmisi. 在这里有说就像这个一个布呢被连成这个朱红的颜色。 Nah, ada ulat yang bertelur beberapa butir. 有小虫在那边这个卵。 Nah, untuk melindungi telurnya ini dia akan berada dekat dengan telur itu. 这个小虫为了保护这个这个卵呢，它就在这边保护。 Pada waktu telur itu sudah menetas, maka kemudian dia secara tidak sengaja menggigit itu ulat yang bertelur itu. 当这个
俘虏下来，变成小虫，它会咬它的母亲。 maka ulat itu akan mengeluarkan darah. 这个它的母亲呢就会流出血。 Nah, darah ini kena ke kayu-kayu di sekitarnya. 这个大虫呢，它流出血呢，就是会滴在这个它旁边这个木材上。 Dari sinilah kemudian diambil menjadi pewarna. 从那里这个红色的这个彩色拿来染这些布料。 Kain kirmisi itu artinya kain yang berwarna merah tertentu yang diambil dari darah ulat ini. 这个里面说的这个朱粉呢，就是那种颜色，红色从这个虫身上流出来血来染这些布料。 Nah, itu sering dikatakan misalnya di Bait Allah, untuk kain ini ada kain berwarna ungu, kemudian kain kirmisi. Jadi urutan keduanya adalah kain kirmisi. 所以我们看到在圣经里面有这样的说到描述圣殿里面用的那些布料，有紫色、朱红色就是第二种就是朱红色。 Sederhananya kirmisi itu adalah sebutan untuk warna merah tertentu yang tidak mudah luntur. 这个朱粉就是描述了一种不容易褪色的那种颜色。 Nah, sekalipun dosamu seperti merah kirmisi itu, tapi akan menjadi putih seperti salju. 上帝就说到，虽然你的罪就像朱粉一样，但是呢，能够变成白色。 Kemudian dikatakan merah seperti kain kesumba. 然后也说，如同当年， Sekarang jarang sekali kita itu mencelupkan baju untuk merubah warna. 现在很少我们自己动手来改变它的颜色，把 Pada 衣服 tahun 改变。 60-an, 70-an itu sulit sekali cari baju warna tertentu. 60年代、70年代很难找那个不一样颜色的布料。 Anak-anak disuruh olahraga pakai kaos yang warnanya hitam. 小孩子运动体育的时候就穿那个黑色的背心。 Sekarang gampang saudara, ke Matahari bisa, ke Uniqlo bisa, atau lewat online kan. 现在很容易在各个地方，甚至在网购都可以找到不同颜色的这个背心。 Berarti zaman itu, 如果以前的话， zaman baheula sekali pada zaman Alkitab ini, 甚至几千年在圣经的时代里面 susah sekali. 很难找对不同颜色的。 Akhirnya dari yang berwarna putih dimasukkan ke dalam yang air yang sudah bergolak, dimasukkan itu warnanya, baru yang putih itu dimasukkan. 所以就是他们会把这个有个水放在那边，然后把这个有颜料的东西放进水里面。 Nah, baju yang sudah diberi kesumba itu, walaupun dicuci berulang-ulang juga tidak gampang kabur, tidak akan gampang luntur. 那个当年就放在里面，那个衣服布料为了把它连成这种颜色，如果成了当年的颜色，就不容易褪色。 Jadi Tuhan ingin memberitahukan kepada umatnya pada waktu itu. 就上帝这个时候想郑重地告诉他的子 Walaupun 民， dosamu itu seperti itu, rasanya susah untuk dilepaskan. 就是你的罪恶虽然混入当年很难褪色， Tapi mari datang. 但是你们要来这边， Aku bisa mengubahnya menjadi putih seperti salju dan putih seperti bulu 我 domba. 能够改变如同羊毛，如同雪白。 Jemaat, bersihkan dan basuh dirimu. 弟兄姐妹们，让我们来洁净我们自己。 Betul, orang tuh mandi bisa sendiri, 是的，我们可以自己洗澡， tapi tidak akan pernah bersih 但是从来不能够完全的干净。 tanpa ada air untuk mandi, bukan? 如果没有水，我们就不行。 Nah, air itu menunjuk kepada air hidup, yaitu firman, dan itu adalah Tuhan. 这个水就是指向神的话，就是永生的神赐给我们的话语。 Tuhan sanggup karena Tuhan adalah Tuhan pencipta dan Dia sanggup untuk mengubah. 上帝能够是因为是伟大创造的上帝来改变。 Sekarang umat diminta, ayo datang kepadaku. 现在上帝要求他的子民来到我这里来。 Jemaat yang disayang oleh Tuhan. 主所爱的弟兄姐妹们， Siapapun saudara dan saya, 无论你跟我是什么样的一个情况的人， Tuhan menantikan 上帝在等待， kita boleh memilih yang tepat. 我们能够做一个好的选择， Karena pilihan itu menentukan hasil. 因为我们的选择决定了我们的结果。 Di
Di dalam ayat yang ke-19, jika menurut maka kamu akan memakan hasil baik negeri ini. 19节说：“你若甘心听从，必吃地上的美物。” Ayat 20, jika kamu melawan dan memberontak maka kamu akan dimakan oleh pedang. 若不听从，反倒悖逆，必被刀剑吞灭。 Apa yang disampaikan oleh Yesaya menjadi sebuah kenyataan. 以赛亚所说的后来成了事实。 Ternyata bangsa ini tidak mau menurut kepada Tuhan. 这个民族他们不愿意顺从上帝 Tapi raja demi raja berganti kecuali Hizkia dan Yosia. 啊，然后有很多的君王出来，除了西西家跟约西亚， Maka raja-raja yang lain itu betul-betul memberontak kepada Tuhan. 别的君王真的在那边叛逆上帝。 Dan akhirnya apa yang terjadi? 然后最后发生了什么事？ Dikatakan Tuhan itu menghukum, Tuhan itu menghancurkan. 上帝最后惩罚，甚至倾覆他们。 Sampai dikatakan di ayat 7, negerimu menjadi sunyi, 就像第7节所说的，你的土地荒凉， Putri Sion tertinggal sendirian. 你的女子们成为寡妇。 Nah, jemaat yang disayang oleh Tuhan. 主所爱的弟兄姐妹们， Sekarang pilihan ada di dalam tangan kita. 这个选择在我们手中， Kita mau mendengarkan panggilan Tuhan ini 我们是否愿意听从上帝这个呼召呢？ atau kita tetap menolaknya? 或者我们仍然拒绝？ Maka itu akan menentukan hasil akhirnya. 这会决定我们最后的结果。 Ada seorang suami 有一个丈夫 berulang kali dia berkhianat kepada istrinya, 不断的背叛他的太太， tidak setia kepada 不 istrinya, 忠于他的太太， bahkan nyaris mau menceraikan istrinya. 甚至差点要让他的太太跟他的太太离婚。 Satu kali dia mendengar dan mendapati istrinya itu berkumpul bersama-sama dengan teman-teman, bukan laki-laki tetapi sama teman kelasnya, reuni. 啊，有一次他听说他的太太跟他的以前的学校的朋友一起有校友会。 Sang suami itu marah besar. 啊，虽然那些不是男人是女人，但是她的丈夫非常的生气发怒。 Istri kan hanya reuni saja, kenapa dia marah besar? 他的太太只是跟他以前的校友聚一聚，为什么他如此生气？ Karena dia mengukur istrinya dengan perbuatan yang dilakukan oleh dia. 因为他是按照他自己所做的来想他太太做的跟他可能 Di 做的一 luar 样。 dia sendiri berbuat terus tidak setia, berganti-ganti perempuan. Itu sekarang dia ukurkan pada waktu istrinya sedang reuni, dia berpikir bahwa istrinya juga seperti itu. 因为他自己在外面呢做了很多不忠于他太太的事情，所以他会感觉到他太太在外面也做于不忠他的事情。 Istrinya bukan hanya digebukin saudara, 他不单单是虐待了打他的太太， tapi digunting bajunya saudara. 甚至把他衣服给用剪刀剪掉， Kemudian laki ini menelepon kepada mertuanya, tolong jemput anakmu. 甚至他就打电话给他的岳父岳母，要他把女儿接回家。 Orang tua daripada perempuan ini yang adalah mertua daripada yang menelepon itu tadi datang. 这个岳父岳母呢，就是打电话这个他来， Syok melihat anaknya diperlakukan 看到这样的 seperti itu. 情况，他非常的震撼。 Kalau anakku salah tolong dimaafkan. 如果孩子做错了什么，求你原谅他， Bawa pulang. 把他带回去。 Akhirnya ibu ini stroke saudara. 这母亲她中风， Ibu ini meninggal terus saudara. 然后她去死， Tapi yang luar biasa, 但是非常了 sang 不起。 suami ini di dalam sebuah retreat. 这个丈夫在一个进修会里面， Terus dia mendengarkan kasih seorang bapa. 他听到一个一个天父的爱。 Persoalan terbesar bukan Tuhan berdiam diri atas kesalahannya. 最大的问题不是因为他做的罪恶的时候，上帝竟没有说话， Tapi karena manusia yang berdosa itu terus melarikan diri. 乃是那些犯罪的人不断的逃跑离开上帝。 Tapi Tuhan sekarang menunggu. 但是现在上帝在等， Tuhan merasa ada yang hilang. 上帝知道很多人失去、迷失。 Singkat cerita, disitulah dia itu berlutut, dia menangis, dia meminta pengampunan dari Tuhan. 在那边他就是跪下来，这个人他跪下悔改，哭泣。 Tuhan mengampuni. 上帝愿意
赦免他。 walaupun perlu panjang untuk penerimaan dari istrinya. 虽然需要很长的时间得到他太太的赦免， Tapi saat ini suami istri itu baik. 但是这个时候他们夫妻又和好在一 Dari 起。 kisah ini tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. 从这个故事可以看到，没有任何事情上帝不能够解决， Tidak ada dosa yang Tuhan tidak sanggup untuk 没有一 selesai. 个罪恶上帝不能够赦免。 Mari, sekarang kita akan memasuki Natal. 我们要进入这个圣诞， Biarlah kita boleh melakukan introspeksi diri. 我们来自我省察， Jangan sampai kita menghadiri kebaktian Natal, perayaan Natal, tetapi di mata Tuhan itu menjijikkan. 但愿我们来到上帝面前来参加圣诞、庆祝圣诞，但是带着一种被上帝所憎恶的心情。 Kalau ada sesuatu yang tidak diperkenan oleh Tuhan, biarlah kita boleh selesaikan. 如果有一些事情是上帝所不允许的，让我们把它解决掉。 Tapi air itu Tuhan sendiri yang punya dan sanggup untuk membersihkan kita. 但是上帝有这个活水能够洁净我们，让我们清洁。 Itu sebabnya Yesus datang, dikenal dengan Natal dan kita merayakannya. 所以主耶稣基督来到这个世界上，就是我们所纪念的圣诞。 Mari kita menyongsong Natal dengan memeriksa diri. 让我们一起来欢迎圣诞，以及来反省自己。 Mari kita berdoa. 我们来祷告。 Kalau kami mendengar dengan telinga kami ya Tuhan, 主啊，我们用我们的耳朵听你的话。 kami merasa bahwa diri kami bukanlah seperti orang itu, bukan seperti raja itu, bukan seperti rakyat itu, bukan seperti bangsa itu. 主，我们觉得我们不是故事里面的那些人民、百姓、官长等等。 Tapi beri kepada kami kepekaan untuk kami bukan hanya mendengar, tapi mendengarkan bukan dengan telinga, tetapi dengan telinga hati kami. 主啊，但是帮助我们真正用我们内心的良心来听你的话语。 Jangan sampai ya Tuhan kami memasuki untuk memperingati Natal, yaitu datangnya Tuhan ke dalam dunia, tetapi apa yang kami lakukan itu adalah sesuatu kejijikan di hadapan-Mu. 主啊，让我们所做的在圣诞里面，那么没有成为在你面前是一个憎恶的事情。 Kalau ada yang tidak beres di dalam kehidupan kami, 如果在我们自己生活里面有什么不好的， tolong Tuhan sendiri yang sanggup dan berkuasa menolong kami. 主啊，你是有能力的，也帮助我们。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名，我们祷告， Amin. 阿门。